Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ini muliakan para imam, dijatuhkan kuasa surah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita merapak syukur kepada Allah Ta'ala masih lagi diberi kesihatan dan diberi ruang dan peluang untuk sama dalam majlis ilmu ni. Dan pada minggu lepas kita membincangkan berkenaan jinayah ataupun hukuman ta'zir, ya. Apakah dia hukuman ta'zir dan jinayah dalam hukuman ta'zir. Hari ini kita masuk kepada pelaksanaan hukuman ta'zir, ya. Perkara 146 kurungan 1. Hukuman ta'zir wajib dilaksanakan oleh hakim. Kerana hukuman ta'zir itu adalah hak pemerintah atau kerajaan, di mana hakim adalah orang yang bertanggungjawab dari pihak pemerintah atau kerajaan secara umum terhadap orang-orang yang di dalam wilayahnya untuk menghukum mereka yang telah sabit kesalahannya di dalam mahkamah. Tuan-tuan, kita dah jelaskan sebelum ni bahawa pelaksanaan syariat Islam itu ada di peringkat individu, ada di peringkat masyarakat, ada di peringkat negara. Jadi bab-bab jenayah-jenayah ni bab negara. Jadi untuk melaksanakan hukuman itu, dia mestilah di peringkat negara, di mana negara melatih hakim untuk mengadili sesuatu perbicaraan. Apabila hukuman telah dijatuhkan, maka adalah orang-orang yang telah ditentukan, dibayar dan sebagainya untuk melaksanakan hukuman itu. Sebab tu hukuman ta'zir itu di peringkat pemerintah, ya. Jadi hakim tadilah, ya. 146:2, pelaksanaan hukuman ta'zir yang menjadi tanggungjawab hakim, pihak pemerintah dan kerajaan harus juga melantik orang-orang yang khusus, yang benar-benar amanah dan bertanggungjawab sebagai wakilnya untuk melaksanakan hukuman ta'zir itu. Satu, hakim yang menentukan apa hukuman bagi orang yang bersalah. Bersalah atau tak bersalah semualah, maknanya tu hakim. Dah jatuh hukuman, kerajaan kena lantik pula orang yang nak melaksanakan hukuman itu. Katalah sebat 2 kali, siapa yang nak sebat? Banyalah. Ataupun di penjara, jadi siapa yang jaga penjara ni apa semua. Jadi maknanya ada, ya, kerajaan kena lantik orang-orang yang amanah. Kalau tak amanah, nanti hukuman itu tidak dijalankan dengan sempurna. Sama ada hukuman itu nanti menzalimi orang yang salah tu, penjenayah tu, ataupun juga tidak memberi keadilan terhadap mangsa-mangsa dan sebagainya lah, ya. Okey, hukuman sebat.
Perkara 147. Dalam kanun jenayah syariah, hukuman sebat yang dikenakan ke atas penjenayah yang melakukan jenayah yang dikira bukan sebagai hudud, tidak boleh dikenakan hukuman sebat lebih dari 10 kali sebat. Hukuman ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Buraidah Al-Ansari, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yujladu fawqa 10 jaldat illa fi haddin min hududillahi ta'ala. Jangan disebat lebih daripada 10 kali sebat kecuali dalam kes hudud daripada hudud Allah Ta'ala. Jadi maknanya dalam kes-kes sebat ni, maksimum hukuman sebat bagi kesalahan ta'zir 10 kali lah. Tapi cara sebatnya sama je dengan hudud tu. Bukanlah kita 10 kali tapi kita boleh rembat lebih kan. Yang tu 100 kali tak boleh rembat lebih, tak boleh ya. Dia sama tapi tak boleh 10 kali. Menunjukkan hukuman ta'zir ni biasa kesnya lebih ringan lah daripada hukuman hudud. Ya. Okey, 148 kurangan 1. Kes-kes yang dikira sebagai kes hudud telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah dan Rasulnya hukumannya dalam Quran dan hadis bagaimana yang berikut. Jadi nak pergi kepada hukuman ta'zir ni, dia ulang sikit kat sini. Hukuman untuk hudud. Ya. Pertama, mencuri, potong tangan. Saya ringkaskanlah sebab kita dah bahas panjang yang ni. Zina ditetapkan sebat 100 kali atau rejam sampai mati. Menuduh orang zina yang gagal bawa bukti, sebat 80 kali sebat. Minum arak 40 kali sebat ataupun 80 kali sebat. Tidak kurang 40, tidak lebih 80. Murtad, bunuh. Merompak, macam-macam kategori. Ada yang bunuh, ada yang bunuh dan pamerkan, ada yang dipenjarakan. Ya, itu macam-macam kategori merompak. Menderhaka, borat, diperangi. Ya. Jadi dalam kes-kes yang saya sebut tadi, semuanya adalah kes hudud yang ditetapkan dan ditentukan hukumannya dalam Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diganti, dipindah, ditambah dan dikurangi. Penjenayah yang melakukan jenayah yang tidak dikira sebagai kes hudud hendaklah dikenakan hukuman ta'zir. Selain daripada yang telah disebut tadi, kena hukuman ta'zir, iaitu boleh disebat tidak lebih daripada 10 kali sebat, sebagaimana hadis yang telah dibincangkan tadi. Penjenayah yang melakukan satu jenayah yang dikira sebagai kes hudud hendaklah dikenakan hukuman sebat lebih daripada 10 kali sebat, sehingga sampai ke batas yang ditetapkan dan ditentukan jumlahnya oleh syarak. Jika hukumannya hukuman sebat. Misalnya seorang berzina hendaklah disebat 100 kali sebat, sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis. Tidak boleh disebat dengan hanya sebanyak 6 kali sebat sahaja, kerana hukuman sebat yang dikenakan kata orang yang berzina 6 kali sebat itu bukan hukuman Allah. Malah adalah hukuman yang dibuat oleh manusia yang tidak boleh melepaskan penzina itu dari azab neraka di akhirat. Jadi maknanya tuan, dia nak ulang lagi lah, sebenarnya kat sini kita dah bahas dah. Ya. Hukuman hudud Allah dah tentukan. Dalam kes zina, kalau dia belum kahwin 100 kali sebat. Kalau dah kahwin, hendaklah dia direjam sampai mati. Tapi ada orang merubah. Contohnya macam sekarang ni, hukuman bagi orang zina tak ada pun sebat 100 kali. Tidaklah direjam sampai mati. Kadang ada yang dihukum 6 kali. Contoh kat sini kata 6 kali sebat. Jadi kalau 6 kali sebat tu bukan hudud. 6 kali sebat ni ta'zir. Jadi kalau jenayah hudud, kita ubah hukuman itu macam ta'zir, salah lah. Kerana kita mengubah apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Kan? Memang Allah sebut. Ya? Az-zaniyatu az-zani fajridu kulla wahidatin minhuma mi'ata jalda. Dan sebut terang 100 kali. Kita pula ubah jadi 6 kali. Itu maksud dia tak boleh. Ya? Begitu. Kerana yang bawah 10 ni untuk kes-kes ta'zir. Okay.
sesuatu kes yang tidak dikira sebagai kes hudud tidak boleh dikenakan hukuman sebat sampai ke batas hukuman dalam kes hudud. Kerana tindakan itu adalah termasuk dalam golongan orang yang melampau batas. Sabda Rasulullah SAW dan hadisnya diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Man balagha haddan fi ghairi haddin fahuwa minal mu'tadin. Siapa yang menyampaikan suatu hukuman kepada hukuman hudud dalam kes yang bukan kes hudud, maka orang itu termasuk dalam golongan orang yang melampau batas. Ya. Jadi kalau tak tahulah kita rasa ringan pula hukumannya kita rasa kan. Ya. Tapi sebenarnya pukul sekalipun depan orang ni bukannya orang tak nampak kan. Sabit salah pun malu dah depan orang. Ya. Jadi dipukul. Dan Nabi kata tak boleh kita tentukan hukuman itu sampai ke tahap yang sama dengan hukuman hudud. Ya. Okey. Itu dalam bab pukul lah tadi kan. Okay. Kemudian hukuman tahanan, penjara lah kita ya. Seorang yang bukan ni bukan penjara. Seseorang yang telah disyaki melakukan suatu jenayah atau seorang yang telah ditangkap untuk didakwa dan diadili harus ditahan. Ini tahanan ya. Buat sementara waktu sehingga sabit jenayah yang dilakukannya atau sebaliknya atau sehingga ia dihadapkan ke mahkamah. Kalau sekarang dia kata tahan remand kan. Maknanya satu kes tahan dulu soal siasat apa semua. Sebab tu kadang-kadang kes apa? Polis tahan je 3 hari nak bawa ke mahkamah. Jadi 3 hari tu nak cari bukti, nak bawa kes mahkamah, tak selesai. Disambung remand 7 hari. Itu yang nak siapkan kes tu, tak tidur tu. Kan? Nak cari bukti apa nak sampai mahkamah. Dakwa dulu. Dah dakwa barulah hakim nak ikat jamin ke apa ke nak tentukan bila bicaranya, tak tahu lagi. Mungkin tahun depan, mungkin bila tak tahu. Tapi nak apa? Yalah. Nak bawa kes itu selama mana ditahan tadi tu. Jadi dalam undang-undang jenayah Islam ada juga ya. Ni. Sampai dia dihadapkan ke mahkamah. Jadi tak bolehlah tahan lama-lama sampai sebulan baru nak hadap ke mahkamah, tak boleh ada tahan dalam penjara tak lama. Dalam lokap lah kan, ke penjara tu dalam lokap lah ya. Dan tindakan itu adalah merujuk kepada hadis yang diriwayatkan daripada Bahaz bin Hakim. Katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam habasa rajulan bi tuhmatin summa khalla anhu. Nabi SAW telah menahan seorang lelaki kerana disangkakan melakukan jenayah. Kemudian baginda melepaskannya. Jadi masih nak datang segala bukti apa semua tuduhan datang tu, tahan dulu. Ya. Jadi maknanya tahan orang untuk dapatkan bukti sebelum dibicarakan boleh. Tapi tak bolehlah tahan, tak ada bukti, tak dibicarakan, tahan sampai bila-bila. Tak boleh. Ya, dia kena dibuktikan salah lah, baru boleh dihukum. Jadi tahanan sementara ni takut dia lari dan sebagainya lah, kerana nak dakwa dulu. Ya. Jadi bila dah didakwa, tengok nanti macam mana dia punya kes. Ya. Kalau boleh selesai terus, selesai terus. Kalau tak boleh selesai terus, lamalah ya, kena bicara sana sini. Okey. Dalam kanun jenayah syariah, hukuman tahanan ya, tahanan ini tertakluk kepada 2 jenis. Hukuman tahanan yang ditentukan dan ditetapkan batas waktunya, dan juga hukuman tahanan yang tidak ditentukan dan tidak ditetapkan batas waktunya. Okay. Menurut Syafi'iyah, maknanya pengikut mazhab Syafi'i, hukuman tahanan yang ditentukan dan ditetapkan batas waktunya sekurang-kurangnya 1 hari. Dan batas lamanya tidak boleh sampai 1 tahun. Malah wajib dikurangi dari setahun. Jadi untuk nak dakwa orang tu, tak bolehlah lama-lama. Dia kata maksimum setahun lah. Ya? Itu pun dah lama sangat. Ya? Saya rasa kat negara kita taklah saya. Sebulan pun tak ada. Saya tengok kalau remand tu seminggu, 3 hari kan. Ya, tambah lagi mungkinlah kalau kesnya berat sangat
wallahu alam lah. Tapi menurut pandangan dari sudut perundangan ya, ulama-ulama Syafi'iyah maksimum setahun lah. Okay. Kemudian hukuman buang negeri. Ya. Penjenayah yang didapati kerap kali melakukan jenayah yang bukan kes hudud boleh dikenakan hukuman buang negeri yang tidak sampai 1 tahun sebagai hukuman ta'zir. Ya. Jadi mana buang daerah, buang negeri boleh. Ya. Kat tempat dia dah tahu selok-belok jenayah apa semua hantar. Ya. Satu biar dia susah sikit. Ya. Dan supaya dia taubatlah kat tempat baru. Kat kampung dia mungkin semua dah tahu dia penjenayah, nak jadi baik pun orang tak percaya. Kita ni pun ada orang datang surau tak pernah datang sudah ini nanti ada barang hilang ni. Dia dah datang surau. Jangan macam itulah ya. Kena bagi peluang orang-orang yang dah keluar penjara ke apa kalau ada lah kan ya. Jadi sepatutnya kita lebih mesra dengan dia supaya dia terus melekat dekat surau lah umpamanya kan. Okey. Tindakan yang dikenakan ke atas penjenayah yang selalu melakukan jenayah yang bukan kes hudud dengan hukuman buang negeri sebagai hukuman ta'zir supaya perbuatan yang mereka lakukan itu tidak menjadi ikutan dan tidak merosakkan orang lain. Ya, kalau orang tu buat jenayah tengok lepas. Ya, dia tahan seminggu lepas, tahan 2 minggu lepas. Alah tak apa ni buat jenayah. Tu seminggu lepas jadi contoh tak baik pula. Ya. Sebab tu kita dah bincang hari itu bahawa hukuman yang nak dikenakan mestilah satu hukuman yang menyebabkan orang tu tak ulang jenayah yang dia buat. Ya. Okey. Hukuman buang negeri sebagai hukuman ta'zir yang dikenakan ke atas penjenayah yang kerap kali melakukan jenayah yang bukan kes hudud berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba wa gharraba wa anna al-Aba Bakrin daraba wa gharraba wa anna Umara daraba wa gharraba. Rawahu Tirmizi wal Hakim. Diriwayatkan Nabi SAW pernah memukul, mengenakan hukuman ta'zir dengan menyebat penjenayah dan buang negeri bagi mereka yang selalu melakukan jenayah yang bukan kes hudud. Dan Khalifah Abu Bakar dan Umar juga pernah menyebat dan membuang negeri mereka yang selalu melakukan jenayah yang bukan kes hudud. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi tuan, kita jangan duk fikir zaman Nabi tu Nabi cuma ada sembahyang, zakat, haji, puasa kan. Bukan itu je kehidupan harian ni. Kes-kes orang berebut tanah, berebut harta, jenayah, semua rujukan Nabi. Ya. Jadi hukuman-hukuman yang Nabi kenakan itu sebagai satu panduan ya untuk kita. Jadi sebab tu dah lama apa-apa kes ya, rujuk balik Quran, rujuk balik hadis ada je ya. Dia punya asas-asas. Jadi berdasarkan dalil ni ya, Nabi pernah pukul, Nabi pernah buang negeri. Ya. Jadi kita memang boleh ya pukul dan juga buang negeri. Jadi maknanya jugalah bila kata ta'zir ni memang diserahkan kepada ulil amri, maka kebijaksanaan ulil amri semasalah. Tapi jangan melampau dalam hukum itu. Kerana kita ada bab kisos, kita ada bab hudud. Jadi jangan sampai ke tahap itu hukumannya. Ya. Tapi mungkin ya, contohnya kalau macam bab dadah umpamanya kan. Itu kesan dia sampai menyebabkan orang hidup tak karuan apa semua. Jadi sampai kes bunuh itu ada keharusannya juga. Ya, bukan kata dadah ni masuk ta'zir ni patutnya sebab tak sampai 10 kali jaring edar dadah semua nanti. Kan? Jadi dia tak boleh. Dia tu sesuailah ya. Okey.
Seseorang yang belum pernah melakukan sebarang jenayah atau yang belum kenal kejahatan atau dosa, bolehlah dimaafkan. Dan tidak dikenakan hukuman takzir jika jenayah yang dilakukannya itu tidak termasuk dalam kes hudud. Dalam kes takzir, kalau orang tu baru buat kesalahan sekali, ya, boleh dimaafkan. Boleh dimaafkan. Kalau hakim merasa memaafkannya itu bermanfaat untuk semua. Tapi kalau hakim kata ini, kalau seorang dimaafkan, besok semua buat pertama kali minta maaf aja. Tak boleh ni. Contohnya gitulah kan. Jadi takzir ni contoh apa? Kesalahan apa? Kesalahan jalan raya lah umpamanya kan. Kita kata. Langgar traffic light tu, lampu merah tu jenayah tu. Jenayah. Kan? Ni pertama kali cik. Pertama kali. Lepas umpamanya kan. Ya. Katalah jalan kat tempat tu kita tak biasa. Tengok-tengok Allah tu salah masuk. Signboard pula tak terang. Jalan sahala kan. Saya dulu masih dekat Pekanmeru tu. Kedai-kedai tu jadi jalan sahala kan. Memang tak perasan. Main masuk. Tiba-tiba orang tahan. Oh tak perasan tak jalan ni sahala? Oh ya ke? Selama ni dua hala. Okay, kita tak perasan. Kalau polis yang tahan, saya tak perasan je. Ya ke? Boleh jadi dia maafkan. Boleh jadi perasan tak perasan. Sama aja boleh jadi. Kita pun tak tahulah kan. Tapi maknanya ada benda yang bukan niatnya buat jahat. Tapi jadi buat jahat lah kan. Salah kan. Buat salah. Jadi bila buat salah ni bukan mesti tahu hukuman dia apa. Kan. Dah langgar kan. Contoh gitulah kan. Jadi kalau benda-benda yang tidaklah mengundang mudarat dan sebagainya pertama kali barunya boleh dimaafkan ya. Sebab tu kita tengok pemandu-pemandu jalan raya kan. Orang yang lesen L, P kan, P. Kan dia ada poin-poin dia tu. Kalau lebih ni baru tarik balik ke apa kan. Kalau pertama kali tolak poin dia. Itu maknanya ruang-ruang pengampunan orang baru-baru bawa kita ada lah. Tapi tak boleh lah. Banyak sangat kan contohnya. Dalam kes ini jika jenayah yang dilakukan oleh seorang tadi dikira sebagai jenayah yang boleh dikenakan hukuman hudud, maka penjenayah itu tidak boleh dimaafkan. Malah wajib dikenakan hukuman hudud. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aqilu zawil hayat asratihim illal hudud. Bahawa Nabi SAW telah bersabda, maafkanlah seseorang yang belum kenal kejahatan. Orang yang belum pernah melakukan kejahatan atau dosa. Baru pertama kalilah buat jenayah ini. Akan kesalahan mereka itu kecuali hukuman hudud. Hudud tak boleh. Rogol orang sekali baru pertama kali cik. tak boleh. Ya. Ini saya mencuri baru pertama kali lah mencuri kena tangkap. Kan? Kawan saya mencuri hari-hari tak kena tangkap. Contohnya lah kan. Tak boleh. Sekali pun kena. Sebab tu buat jahat jangan sekali. Ya. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Buat sekali itulah kena tangkap. Kan? Okey. Sehubungan dengan kes ini, jika jenayah tadi dilakukan oleh seorang itu berulang kali, setelah ditegur, diberi nasihat, amaran, maka bolehlah dikenakan hukuman buang negeri ke atas mereka itu yang tidak boleh sampai 1 tahun sebagai hukuman takzir. Jadi boleh kalau orang buat salah sebab hukumannya makin berat lah kan. Sebab tu kalau kat tempat kita ya, yang saya tahulah kan, katakan langgar speed trap lah, tuan-tuan langgar berapa laju ke, berapa kali ke, sekali 300 tu lah kan hukuman dia kan. Tapi ada negara yang semakin laju kita langgar tu, semakin tinggi denda dia. Katakan depan sekolah kan. Depan sekolah, katakan 30 km. Orang tu kena tahan 40 km. Contohnya lah kan. Macam kawan saya seorang lah. Dah lah bawa kereta slow. Kena saman. Masa itu saya dalam kereta dia lah.
naik kereta Avanza dari Shah Alam sampai Cerating 6 jam ke 8 jam. Sampai ke Matu punggung saya. Tiba-tiba kena saman. Mana lah kau bawa slow macam ni boleh kena saman. Tengok-tengok depan sekolah 40 km sejam. Kena saman kan. Tak apa lah yang tu. Tapi nak ceritanya ada tempat katakan dekat negara lain lah. Contohnya macam Turki kan. Katakan tempat tu kawasan depan sekolah 40 km. Kita lari 50. Saman dia sekian. Kita lari 80. Samanya lagi banyak. Lagi laju kita tu lagi tinggi samanya. Kan. Jadi supaya orang beringat lah. Ni kadang-kadang orang kita ni dapat kereta ni tak ingat. Dekat perumahan pun bawanya. Kan. Depan rumah orang pun. Kan. Baru ni ada orang buat kereta punya laju. Tengok lajunya dia bawa ni dengan budak kecil keluar rumah macam mana lah. Saya pun kita tegur lah. Tegur. Tadi tu saya nampak ada orang datang rumah awak ni. Laju ni bawa. Yang laju tu nenek budak ni lah Ustaz. Betul dia. Rupanya orang tua yang bawa. Perempuan tua. Bawa kau melaju tepi wang. Saya kata ingatlah. Kawasan rumah-rumah perumahan ni. Kan telang dah. Baru ni pun semalam tengok video viral tu. Kawasan perumahan bawa kereta langgar budak ni bersikap. Itu kecuaian macam tu kalau masuk dalam kes kisos tu juta kena bayar. Itu kalau diat mukhafafah pun juta. Jangan main-main. Ya. Jadi kalau masuk dalam kes diat lah. Tapi dalam undang-undang kita tak macam tu ya. Okey tuan-tuan. Jadi habis tajuk hudud, kisos, diat, takzir. Ya, undang-undang jenayahnya dah habis. Kita pergi kepada bab seterusnya, bab hakim. Ya, bab hakim. Jadi sebelum masuk bab hakim, bab saksi ni, kalau ada nak tanya dulu lah. Ya. Kalau ada soalan. Sama ada yang kita dah bincang-bincang hari ni ke, sebelum ni ke, ataupun ada soalan-soalan lain boleh lah. Kalau ada. Hukuman pancung. Aha. Kesan kepada apa? Orang ramai. Saya sendiri tak pernah tengok lah hukuman pancung ni. Tapi cerita daripada mereka-mereka yang pernah melihat ni. Dia kata tak semua orang mampulah untuk melihat. Bila dia cakap macam tu, saya kata memang betul lah. Orang sembelih lembu pun banyak orang tak boleh tengok lah. Apatah lagi pancung orang. Saya dengar kuliah yang Ustaz Abdul Samad, dia kata bila dia tengok orang kena pancung tak lalu makan. Gitu. Dan baru ni siapa cerita dengan saya? Dia pergi umrah. Pagi Ahad baru ni. Dia pergi umrah, on the way nak pergi airport kot, lalu masjid hudud tu. Dia kata tengah mutawifnya lah bagi tahu ni hukuman hudud nak dijalankan tu kat masjid tu. Tengok dia kata ada beberapa ambulans dekat situ. So dia kata agaknya lepas potong tangan terus buat pergi hospital kot ustaz ya, dia kata. Boleh jadi juga. Tapi sebenarnya ambulans tu orang yang tengok yang pitam banyak. Lepas pancung tu yang nampak tu kan tak kuat tu kan. Sebab tu dia juga ambulans untuk orang-orang yang tengok tu kan. Sebab tu saya pun bila pergi haji, pernah pergi haji kan, lalu ni masjid hudud, janganlah, aku tak ada nak tengok lah kan. Kita bukan suka nak tengok kan ya? Nanti kita pun tak lalu lah. Tapi nak ceritanya, kenapa hukumannya sebegitu berat di halayak ramai? Supaya orang tak buat jenayah yang sama lah. Itu kan? Memang dia satu yang mengerikan lah.
Kan? Depan orang ramai. Pengajaran yang besar untuk semua orang. Kan? Dan orang yang pancung tu, tengok video kan, tengok video lah kan. Video. Memang pakar. Dia tak ada dua kali lah, memang sekali. Jadi memang dia terlatih lah kan. Dan dia lepas hukum dia belah tu. Dia pun sedih juga kan, bunuh orang. Kan? Ada siapa nak minta kerja jadi tukang pancung? Hah? Oh mungkin gaji tinggi lah agaknya kan. Tapi kalau cari something dia kata tak payah bayar gaji pun aku nak agaknya kan. Adalah orang yang berkemampuan begitu kan. Tapi kita ni jenis hati tisu ni, hai, menggigil tangan kan. Allah alam. Dan kita harap seandainya hudud dijalankan pun kita tak nak tengok lah orang kena hukum tu. Kan? Kita harap orang tinggal perkara-perkara ni. Kan? Kita bukan mengharapkan bila hudud nak jalankan boleh tengok orang kena pancung. Bukan itu. Kan? Kita bila nak dijalankan supaya kita hidup dalam keadaan aman. Tak ada siapa nak berani buat jenayah-jenayah yang berat ni. Kan? Nak mencuri pun takut. Ini mencuri sampai dalam rumah Allah Ta'ala pun dicurinya lagi. Punya teruk mencuri kan. Okay, ada soalan lagi? Ada seminit dua lagi. Nak masuk tajuk hakim ni pun tak value seminit dua. Aha. Mm-mm. Mangsa tu tak dapat. Okay. Okay. Dari sudut undang-undang Islam, bila kita pergi kepada apa nama kisos dan juga diat, ganti rugi, yang itu memang ganti rugi yang dibayar kepada mangsa dan keluarga mangsa. Sebenarnya. Dia bukan diambil oleh kerajaan lah. Kan? Tapi kalau kesalahan langgar lampu merah, yang tu memang kat kerajaan lah. Kan? Maknanya adalah kesalahan-kesalahan tertentu yang kena bayar tadi. Kan? Untuk, bukanlah nak kata pendapatan negara, tapi maknanya nak bagi kat siapa kalau langgar lampu merah nak bagi, kan? Tapi maknanya tadi kan kalau jenayah pada orang kan. Orang itu, jadi kalau melibatkan orang, dia pergi kepada kisos dan dia dikenakan diat dan memang diberi kepada mangsa. Kalau sivil tak ah. Kalau sivil, dia ada juga yang diberi kepada mangsa. Tapi dia tidak apa ya, saya nak istilahkan. Tidak seperti undang-undang syarak lah. Contoh kalau aksiden kan. Aksiden langgar orang, umpamanya. Mati. Kalau tak silap saya lah, ganti ruginya dalam tak sampai 15,000 yang dibayar kepada keluarga mangsa. Itu pun macam mana ya, kalau bapaknya mati anak tak dapat ke, kalau anak yang mati bapak tak dapat, salah satu tu lah. Dia tak boleh kalau katakan bapaknya mati anaknya dapat ganti rugi, anaknya mati bapaknya dapat ganti rugi. Tak, dia salah satu tu je. Kalau tak silap saya ya, ni kena ditengok balik lah. Tapi kalau tak silap saya, kalau bapaknya mati, anak tu tak dapat ganti rugi. Sebab anak tak perlu bersedih dengan kematian bapak dia. Itu undang-undang Britain macam tu, kita ikut. Kan? Sebab tu dulu Datuk Badli Shah ke apa?
Masih dia datang Masjid Miru dulu. Memang dia kata nak cadangkan lah supaya bila kecuaian jalan raya ni kenakan diat. Dia kata. Oh, dia kata kalau kena diat bawa kereta memang lebih hak laju lah. Lebih hak laju ya dia anggap cuai. Kena diat mughalazah. Oh, tak nak bayar. Insurans satu hal lagi lah. Kan? Hmm. Ha. Itu insurans dia satu perkara. Kalau orang tak ada insurans, yelah, yang tentukan tadi itulah yang saya kata 15,000 tu je dalam undang-undang. Tak, saya tak ingat lah, tapi tak banyak lah. Memang dalam belah-belah ribu gitulah. Ada dia punya itulah kan. Tapi apabila pelajar-pelajar non-Muslim dekat UIA, dia belajar tentang diat, dia orang sendiri mengatakan kenapa tak buat dekat Malaysia. Sebab dia nampak keadilan itu. Sebab tu hari tu saya tengok di satu satu bukanlah bengkel macam satu sesi lah dengan ada profesor bukan Islam. Dia kata orang tak nak undang-undang syariat ni pasal tak nampak kebaikan dia. Saya dah nampak. Ini India ni non-Muslim ni. Dia kata saya dah nampak dah kena buat ni. Dia kata. Jadi maknanya keadilan ini yang Allah Ta'ala beri ni sebenarnya bila manusia menghayati memang itu pun apa yang manusia nak. Okay tuan-tuan, insyaAllah bulan depan kita pergi kepada bab hakim pula. Siapa yang layak jadi hakim, macam mana sifat-sifat hakim semua kita akan bincang. Wallahu a'lam, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tanggung atas berkafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.